Okey, training, lebih kurang sini sesi perkongsian lah macam lebih kurang webinar, dan sesi ini akan Lepas kita surah ada dia. record dalam People Matters. Kita tunggu dalam seminit dua lagi mungkin ada staff lain yang akan join. Boleh Tu doktor lelaki. Boleh. Terima kasih. Nak tak tahu? Saya buka kat sini. Saya buka dengan air kukuh je. Okay kan saya? Aku tak ada nak buat kerja. Tu balik awal. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya tengok sini partisipan dalam tak boleh tengok. So kita mula pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan program pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Okey, untuk sesi pagi ni, tajuk kita punya awareness adalah ekonomi. Tak dengar? Zira ada cakap apa ke tu? Kumat kumit. Tapi tak dengar suara. Kumat kumit. Tak dengar ke? Tak dengar lagi. Saya dengar lah, saya dengar. Okey je? boleh Clear? dengar. Very clear. Saya pun boleh dengar. Okey, dah dengar. Dah dengar? Orang lain dengar lah, suara saya dengar tak? Sebab tu. Boleh dengar. Boleh dengar? Cik Shan, Cik Zakri okey? Senyap je, Cik Syah, Cik Zakri. Okey dengar. Okey. So, pagi ni, saya buat slideshow. So, pagi ni kita akan jalankan training bertajuk Economic Awareness on Working from Home. So, pagi ni kita dapat khidmat daripada jurunding EgoWork yang akan bagi training pada kita untuk pagi ni lah. So, first sekali saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak atas kehadiran dan komitmen semua dengan menyertai kita punya training pagi ni. So saya perkenalkan diri saya adalah Nazira
Harun daripada HSC Corporate. So saya di HSC Corporate, saya in charge on occupational health, iaitu kesihatan pekerjaan, dan salah satu aspek kesihatan pekerjaan adalah ergonomik. So ergonomik ni sebelum COVID ataupun sebelum MCO, kita hanya bagi training, kita hanya tengok ergonomik ketika bekerja di office, di tapak kerja. Tapi sejak MCO ni berubah, kita kena fleksibel, kita kena fleksibel dengan persekitaran kita lah, since kita pun ada yang dah bekerja di rumah, so kita kena ambil tahu apa cara kerja yang ergonomik semasa bekerja di rumah. Ya. So next adalah ikut agenda, kita akan dengar sedikit ucapan haluan daripada Encik Muhammad Zakri Yaakob, iaitu Head Distribution HSC BPDN, dan untuk memberikan sepatah dua kata, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. pada semua. Yang saya hormati Dr. Jalal daripada ErgoWorks Sdn Berhad. Dah ada dalam ni doktor? Doktor? Waalaikumsalam. Ada dah. Test je tu doktor. Dan staf-staf lain lah daripada ErgoWorks yang ada dekat sini. Serunya kepada staf-staf ataupun anggota kerja semualah, rasa dalam TMB semua ada ni kan, bukan DN saja ni kot. Jadi terima kasih kepada doktor yang sudi berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan mengenai ekonomik. Sebab apa kadang-kadang kita di HSE kadang lebih fokus kepada safety, kan? Kita kadang-kadang lupa berkenaan dengan health, occupational health. Bagi saya kedua-dua tu penting. Safety pun kita penting sebab kita tak nak orang cedera semasa bekerja di tapak, dan bagi saya health pun penting juga sebab kecederaan tu bukan kita nampak sekarang setengah-setengah tu. Kita kesannya apabila umur 50, bila dah dekat-dekat nak pencen, barulah rasa ni kesan-kesan yang kita akibat daripada occupational health lah, macam ergonomik lah. Jadi mungkin kita dulu kita kerja angkat, tiba-tiba dah tua barulah rasa sakit belakang dan sebagainya lah. Jadi mungkinlah harap apa yang kita dapati daripada sesi pagi ni, kita manfaatkan betul-betul supaya kesihatan kita lah dapat terjaga sampailah bila-bila lah. Kita tak naklah tua besok terpaksa duduk, terpaksa nak semayang pun rasa kena duduk atas kursi dan sebagainya lah. Kalau boleh benda-benda tu kita cuba elakkan dari awal. Mungkin ada perkara yang doktor boleh share nantilah. Jadi kita sekarang ni work from home. Jadi kebanyakan kita work from home. Apabila work from home ni ada kadang-kadang fasiliti tu tak sama dengan office, dan sebagainya. Jadi adalah nanti mungkin doktor boleh share kaedah-kaedah macam mana untuk kita bekerja dengan lebih selamat di rumah dan sebagainya, supaya walaupun fasiliti tu tak sebagaimana di office, tapi kita taklah dapat sakit. Mungkin kena lebih banyak rest break ke, berjalan ke dan sebagainya kan. Sebab di rumah kan. Jadi saya rasa tajuk pada pagi ni amat penting lah untuk kita semua. Jadi saya harap kita semua dapat ambil manfaat ni, ambil peluang ni, dan mungkin the last kali mungkin ada soalan-soalan ke, mungkin boleh tanya dengan doktor dan sebagainya supaya kita dapat pencerahan. Dan bagi sesiapa yang rakan-rakan yang tak dapat, kalau ada peluang boleh share lah information ni dengan rakan-rakan kita lah. Tujuan kita sebab semalam pun sebenarnya kita ada beberapa program bila kita buat safety benda-benda gini, HSE lah, berkait dengan HSE dan sebagainya, ada beberapa perkara yang perlu ada pertimbangan kita lah.
Semalam kita cuba highlightkan bahawa isu kemanusiaan tu, maknanya berlaku aksiden ada yang bersedih, ada yang terpaksa tanggung risiko sedih, kehilangan keluarga, kehilangan ahli keluarga dan sebagainya. Dan yang kedua ialah bila kita tengok benda ni, kita nak supaya tak ada kos lah, macam isu-isu ekonomi ni. Masa kerja ni tak apalah, mungkin TMB boleh tanggung kos untuk rawatan, tapi bila impact datang selepas kerja, mungkin selepas kita dah pencen nanti, pencen lah, mungkin TMB tak bayar lagi, syarikat tak bayar lagi kos perubatan. Kalau orang LLN dulu mungkin syarikat bayar lah, tapi orang TMB sekarang saya rasa sampai pencen saja dibayar medical dan sebagainya. Jadi kesan tu kena fikir juga kos kepada kita. Jadi saya rasa kita sama-sama dapat manfaat daripada program pada hari inilah. Jadi saya tak nak cakap panjang kat sini. Jadi saya serahkan balik kepada Nazira. Okey, terima kasih Cik Zakri. So apa yang saya dapat rumuskan kat sini, Cik Zakri mohon supaya kita ambil peluang ni untuk kita sama-sama manfaatkan sebab training ni jarang, sebab sebelum ni memang kita bagi, kita tak familiar dengan ergonomik di work from home. So sebab since facility dekat office pun berbeza dengan kat rumah. So kita ambil peluang ni untuk sama-sama kita belajar dan berkongsi ilmu. Okay. Then boleh tak kalau kita nak terus tangkap gambar sebelum kita start. So masing-masing mohon onkan video. So kita boleh tangkap gambar. On video semua Okay, cantik. Siapa duduk dekat kotak-kotak tu? Ya. Belum lagi, ada lagi ni yang kotak tak penuh lagi ni. Kak Mai pun snapshot juga Kak Mai. Kita buat dua gambar. Boleh. Okay, thank you. Okay, untuk skrin saya nampak dah penuh. Ada lagi 3 lagi belum penuh kotaknya. Mungkin connection slow kot. Okay. Okay. Okay, saya tangkap gambar, saya snapshot saya print screen. Okay, 1, 2, 3 senyum. Okay, Kak Mai ambil juga Okay. So saya akan share slide semula. Okay, boleh off sebab kalau on juga video takut connection slow Sekejap First saya akan beritahu saya akan record training ni. Saya WhatsApp dia kejap. So nanti kita akan bagi training ni kepada record ni kepada HACCP lah. Sorry saya share balik screen saya tadi. Okay, mohon pada siapa yang belum send sebelum isi attendance, scan di ruangan ini ataupun link ada kita letak di chat box. Kalau tak ada lagi nanti saya akan letaklah masa training nanti. So pada yang tak sempat nak scan pada
pada skrin ni sebab kita nak start mula training dah. Pada yang tak sempat nak scan sekarang, sila isi pada, sila klik link di chat box. So isi form kat situ untuk attendance. Untuk makluman sekali lagi, kita akan record dalam PMBB sebagai training. So next adalah kita, lagi satu saya nak maklumkan, yang please stay tune sebabnya kita di semasa training ni di tengah ataupun di akhir kita akan buat training, kita buat quiz melalui Kahoot. So kita akan pilih pemenang. So siapa yang dapat jawab soalan dengan tepat dan betul, kita pihak kami, pihak konsultan akan sediakan hadiah. Jadi stay tune, dengar sejam saja, nanti dapat hadiah misteri yang semua orang akan berebut. Sebab mungkin ada yang tak pernah ada lagi. Apa hadiah misteri tu, kita dengarlah sampai akhirnya. Nanti akhir sekali baru kita beritahu apa hadiah misteri. Ataupun tengoklah kalau konsultan nak bagi tahu ke tak nak bagi tahu, saya tak kisah je. Okay? Okey, kita start training kita. Dipersilakan Dr. Jaludin Dahlan untuk teruskan program ini dengan dan memberi taklimat berkenaan dengan tajuk Economic Awareness on Working from Home. So saya akan stop share attendance. So attendance nanti tengok kat share box . Assalamualaikum, senang sejahtera. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Boleh nampak ke skrin? Boleh doktor? Okay, saya cuba mainkan dia punya, besarkan sikit dia punya ni. Kemudian mungkin tak nampak, semalam boleh nampak chat ni, hari ni boleh nampak ke? Kena tengok. Chat boleh klik kat bawah tu, ada sebelah participant chat. Tak ada Okey. Ada. Okey, klik kat chat. Okey. Jadi saya ni sambil memberi lecture hari ni ataupun talk hari ni, sambil tu boleh monitor juga the chat. Jadi siapa-siapa yang nak bertanya boleh cakap ataupun boleh tulis dalam chat. Jadi soalan yang relevan akan dijawab terus. Okey, so sebelum kita mula, saya ingin berterima kasih kepada pihak Safety and Health dari headquarters corporate kerana menganjur kursus ni, Puan Nazira, dan juga tadi terima kasih ucapan awal daripada Encik Muhammad Zakri. Bila sebut tadi banyak tu yang disebut tadi, hopefully saya boleh menjawab lah. Tapi perkataan yang paling jarang, tak pernah saya dengar dah 30 tahun ni, LLN, Lembaga Elektrik Negara. Yang itu masa saya kecil-kecil dululah. Sekarang dah jadi TNB . Jadi sebelum kita mula, saya boleh bercakap dalam bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia, tapi saya akan campur-campur saja, walaupun slide saya dalam bahasa Inggeris . Jadi nanti saya cuba dapatkan pointer. Okey. Jadi boleh nampak pointer ke? Okey. Boleh doktor. Okey, so kita akan bagi talk ni sejam saja, ada question and answer. Kemudian kita akan ada soalan misteri stay daripada talk ni. Kita ada 3 orang yang akan mendapat hadiah dan akan naik podium. Bila nama naik kita akan ada, jadi boleh isi nanti. So nama saya, nama penuh Jalaluddin bin Dahlan. Dr. Jalaluddin bin Dahlan. Saya memang belajar dalam bidang ergonomics, belajar di Amerika dulu. Kemudian sekarang ni dah 30 tahun dalam bidang ergonomik ni. Ini saja kerja saya, mengajar, buat assessment, design, dan juga untuk syarikat-syarikat minyak dan sebagainya. Jadi saya sendiri dah buat banyak assessment, beribu-ribu assessment di tempat kerja, termasuk juga office, dan banyak jumpa orang yang dah sakit
especially nak claim sok-sok kan. Isu sebab kerja ya, cara kerja. Jadi hari ini saya cuma nak tukar-tukar orang kata experiences, nak share my experiences, nak mengelakkan masalah ergonomik di tempat kerja. Jadi saya mulakan sedikit dulu, pelan-pelan dulu ya. Kalau ada apa-apa soalan sila tanya. Kenapa kita bekerja? Why we work from home? Kenapa? Jadi itu bukan kehendak kita ya. Itu adalah arahan daripada kerajaan menggunakan CMO, Control of Movement Control Ordinance, MCO ya. Jadi oleh kerana kita diarah, maka untuk mengelakkan kita sakit ya, untuk mengelakkan penyebaran coronavirus ni. Jadi disuruh kita duduk, dengan itu tak payahlah kita banyak berfizikal dengan orang lain dan mengurangkan jangkitan tersebut. Tapi oleh kerana jangkitan ni lately ni bertambah, saya rasa berkemungkinan besar kita akan diarah lagi, masih lagi bekerja dari rumah. Itu ada kemungkinannya besar. Okay? Tapi ini bukan arahan syarikat ya, ini arahan kerajaan. So sekiranya ini adalah arahan syarikat untuk membuat kerja di rumah, maka syarikat wajib menyediakan tempat kerja di rumah. Okay? Tetapi syarikat mewajibkan kita dan bekerja di office, tempat kerja, jadi dia sediakan tempat kerja di bangunan tertentu dan sebagainya. Jadi oleh kerana kerajaan yang mengarahkan kita bekerja dari rumah, arahan untuk mengelakkan penyebaran COVID-19 ini, maka kita lah kena sediakan tempat kerja kita sendiri di rumah. Mengikut rumah masing-masing lah, saiz masing-masing tempat kerja apa yang kita ada. Jadi ini mungkin menimbulkan sedikit masalah kepada kita semua untuk bagaimana bila kita nak bekerja di rumah nanti. Okey, jadi untuk penyelesaian ini kita menggunakan kaedah ergonomik, dipanggil kaedah ya. Apakah itu ergonomics? Ergonomik ini ada ilmu untuk menyesuaikan apa sahaja di luar kita ni yang digunakan oleh manusia disesuaikan untuk manusia tersebut. Supaya nak menyesuaikan interaksi kita dengan our interaction dengan apa saja di luar kita yang direka untuk manusia. Okay, contohnya mungkin kalau kita ada makanan, pinggan mangkuk tu kena disesuaikan untuk pegang sudu, garpu, alat-alat di dapur, pisau kena disesuaikan dengan badan kita, cara kita pegang dan sebagainya. Okay, equipment kita, tool, ada tempat pemegang, mestilah disesuaikan. Kenderaan, kereta kita bila kita nak duduk, perabot-perabot kita, kena tahu bagaimana manusia itu duduk dan disesuaikan. Apa jadi kalau dijadikan ini perkara-perkara tersebut tidak sesuai, maka dia akan memberi masalah kepada manusia tersebut. Jadi kalau motor tu keras katanya, suspension tak cukup, tak selembut, jadi manusia duduk nanti sakit badan kita. So sebab tu dia buat suspension tu bagus. Steering tak besar, ada power steering. Jadi perkara ini bagaimana mudah untuk kita bekerja dan menggunakan kenderaan ini, kita panggil penyesuaian ini kita panggil ergonomik. Satu ilmu yang sangat besar. Apa benda dalam dunia ni kita tak guna. Switch lampu pun kita kena tahu macam mana nak reka dia supaya sesuai untuk kita tekan switch lampu tu. Handphone dan sebagainya. So ini adalah ergonomik ya. Ini makna ergonomik. Ergo ni manusia. Ilmu tentang menyesuaikan manusia dengan persekitaran dia. Okay? Persekitaran kepada manusia ya. So bila kita bekerja di rumah contohnya dengan komputer lah, kita kerja komputer. Jadi kita kena tahu bahawa bila nak bekerja dengan komputer ni dia ada kaedah tertentu. Tangan kita letak di mana, mata nak tengok di mana. Okay? Dan design komputer tu, keyboard tu ya, macam mana supaya bila kita nak guna tu tidak akan jadi masalah pada kita.
Dia memudahkan kerja kita tetapi tidak memberi masalah pada diri kita. Jadi computer work ni sebenarnya alat produktiviti ya. Kalaulah tak ada komputer, kita bekerja pada rumah, hari ni tak ada meeting katanya. Betapa susahnya. Jadi komputer ni sangat-sangat penting. Inilah sumber komunikasi through internet dan sebagainya. Tapi apakah dia masalah atau ergonomic concern bila sekiranya kita bekerja dari rumah? Masalahnya lah rumah tak sama dengan office. Ya, setup di rumah, setup di office tak sama. Setup di office kerusinya boleh adjust. Di rumah duduk dekat dining table ke, atas sofa ke dan sebagainya. Jadi adakah ini akan menimbul masalah? Sebab bila kita bekerja, kita bekerja pagi hingga petang ya. Jadi kita kena tahu setup ni bagaimana yang sesuai. Jadi bila kita kena ada preparation, prolong office work macam kita kerja di office. Adakah kita nak bekerja macam di office juga cara kerja kita? Sepatutnya kerja di rumah tidak akan dapat masalah ni semua, sakit-sakit badan dan sebagainya. Tidak sepatutnya. Saya akan bagi tahu sebab. Jadi kita mungkin ada negative impact, mungkin ramai yang kerja dia rasa tidak sesuai lah tempat kerja tu, mungkin dia rasa ada masalah health, sakit belakang, sakit tengkuk dan sebagainya. So sekiranya dia menjadikan masalah ini, maka kita mungkin menghadapi satu resiko. Ini long term resiko lah. Okay. So jadi antara masalah yang paling besar sekali ialah cara kita nak bekerja ni kalau di office, itulah cara kita nak duduk, kerusi yang diberi tu. Tapi kalau di rumah, kita ada berbagai-bagai cara untuk duduk dan bekerja. Jadi bagaimana cara kita nak bekerja dengan menggunakan laptop supaya tidak menjadi masalah? Sambil tidur ke, atas sofa ke, ada atas lantai, alright? Ada yang jadi Superman di sini kan, nampak tak? Menerap. Ada yang jadi swimmer. Kan? Berapa lama kita boleh bekerja begini? 2-3 minit mungkin boleh, tapi kita bekerja pagi ke petang. Jadi kita kena tahu cara bekerja tu dengan betul. Working habit tu bagaimana? Sebab tak ada orang pandang kita ya, tak ada orang pandang, kita sahaja. Kemudian kalau kita duduk, apakah akan jadi masalah pada badan kita? Okay. Kalau kerusi di office boleh adjustable. Tetapi kalau kerusi di rumah ni, kita prolong sitting, adakah akan menyebab kita sakit-sakit? Ataupun cepat letih? Kalau kerusi McDonald lah kita guna, McDonald tu kita duduk atas kerusi tu duduk 10 minit. Sebab dia nak kita keluar cepat. Ya. Tapi di rumah, kerusi macam mana kita pergi? Kalau di office, memang pihak TNB bagi kerusi untuk duduk lama. Di rumah kita tak tahu lagi. Ya. Kemudian kita tahu tak awareness bagaimana cara kita nak bekerja dengan betul di rumah, setup kita, especially bila menggunakan laptop dan sebagainya. Dan kita kena tahu setup yang betul. So kalau kita tak tahu, kita tak ada working habit yang bagus, duduk lama, kita pun tak tahu kenapa badan rasa sakit dan setup workstation kita mungkin tidak sesuai, maka ini akan boleh menyebabkan masalah satu cara kerja, tempat kita bekerja, alat yang kita guna, kita kena tahu gunakan dia dengan betul dan kita adjust dia betul-betul. Tidak susah. Jadi saya ni nak sharekan practical solution daripada bagaimana paling cepat untuk kita mengelakkan masalah ini dengan tempat yang kita ada. Jadi kebanyakan mereka ya, saya pun tak tahulah kenapa lately ni di Malaysia ni, orang yang kerja dengan komputer ni paling ramai komplain sakit belakang. Okay. Ada sebab dia, nanti saya beritahu ya. Sakit belakang, bahu, tengkuk, okay, dan tangan. Ini paling common. Sebenarnya bekerja dengan komputer tak sepatutnya dapat penyakit ni. Sakit-sakit ni sepatutnya tidak dapat. Tapi kenapa ramai yang dapat? Ada yang pergi jumpa doktor pun ada. Ada yang claim sokso pun ada. Ya. Jadi ada yang
pernah dengar perkataan slip disc kan? Apa yang slip tu? The disc cecair dalam disc tu slip. Atau sakit yang berterusan, bila dah pencen nanti ada masalah. Nak angkat cucu pun susah. Okay? Dan belanja untuk penyakit-penyakit ini adalah mahal ya tuan-tuan. Penyakit-penyakit ini penyakit tak nampak dari luar, hanya dari dalam sahaja kita akan nampak. Ya, jadi ini adalah penyakit-penyakit yang perlu dielakkan. Okey, antara sebab yang menyebabkan kita sebab kita jadi sakit ialah bila kita duduk lama. Ya, duduk. Kenapa kita duduk ni masalah? Rupanya duduk ni sebenarnya tuan-tuan. Kita tengok gambar ni, spine kita ni. Dia melengkung. Jadi bila dia melengkung, compare dengan natural kita. Natural spine kita, natural tu dia berbentuk begini ya. Macam kita baring, nampak tak? Dia melengkung. Berbentuk reverse S. Ini adalah cara natural. Bila kita duduk, dia jadi unnatural. Jadi kalau kita guna kerusi di rumah tu, mungkin kerusi dining chair, jadi mungkin shape badan kita akan jadi begini. Jadi kita akan dapat banyak tekanan di tengkuk, di bahu dan di bahagian pinggang. Okay. Jadi ini salah satu pada menyebabkan badan kita cepat sakit bila kita menggunakan laptop atau bekerja duduk lama. Jadi macam mana nak mengelakkan, how to avoid sakit belakang ni atau sakit tengkuk atau sakit bahu? Iaitu kita kena ubah posisi badan kita daripada keadaan melengkung ini kepada keadaan yang lebih natural, iaitu tegak ni. Jadi salah satu yang kita boleh mengelakkan, satu cara yang paling sesuai untuk mengelakkan sakit belakang, sakit tengkuk, sakit bahu ialah ubah dari duduk kepada straight gini, keadaan tulang belakang yang natural ni. Cara dia ialah berdiri. Apabila kita berdiri, keadaan melengkung terus jadi lurus. Okay? How long does it take? Nak berdiri tu 1 second. Jadi kita berdirilah. Dalam 10 saat ke 15 saat, masa dengar talk saya ni pun boleh berdiri. Sebab orang lain tak nampak. Jadi tidak akan dapat sakit belakang atau sakit bahu dan sakit tengkuk. Okay? So bila kita online, orang tak nampak, kita boleh buat stretcher, kita boleh bangun dan kita boleh align spine kita. Inilah sebab utama orang sakit belakang, sakit tengkuk dan sakit bahu. Duduk dalam keadaan awkward. Gini ya. Melainkan kalau kita duduk atas kerusi yang bagus, yang boleh menyebabkan spine kita tegak begini. Itu kena belilah. Kalau di rumah. Kalau nampakkan bayangan daripada gambar saya di belakang ni ada nampak kerusi. Itu saya beli sendiri. Masa dah dekat 25 tahun dah kerusi ni saya guna. Ya. Satu je sekali investment tapi saya simpan sampai sekarang. Sebab apa? Kerusi yang bagus. Ya. Satu lagi, apabila kita menggunakan laptop, ada kemungkinan tengkuk kita ni pergi ke hadapan, membongkok ke hadapan. Bila dia bongkok ke depan, dah jadi 20 kilo kepala kita ni, tanggungan di tengkuk ni. Di sini sesiapa yang dapat sakit tengkuk dan bahu yang agak sakit ya, ini adalah kerana dia membongkok ke hadapan. Dia kejar skrin laptop tu. Masalahnya ialah skrin laptop tu dia attach sekali dengan keyboard. Jadi bila kita nak letakkan, kita nak dekat dengan keyboard, skrin dekat. Jadi kita tolak skrin jauh. Bila kita tolak, when we push the screen further out, so the keyboard also follow sekali. So bila diikut, maka kita pun letak tangan kita, elbow kita ke hadapan dan tengkuk kita ke depan. Jadi menyebabkan kita akan bongkok ya. Bongkok sabut begini. Ini kalau nak ikutkan tekanan 20 kilo ni boleh merendahkan ketinggian kita 1 cm. Setelah kita duduk lebih kurang maybe dalam 40 minit gitu. Jadi the only way nak kita dapat balik 1 cm, kita kena buat stretches. Tolak ke belakang. Jadi yang ini nanti you akan belajar buat stretches ni
later on, apabila untuk buat ergonomik untuk pejabat nanti. Okay? Tapi ini punca orang sakit tengkuk. Tapi kalau dah lama-lama boleh jadi penyakit. Ini yang atas ni dah lama boleh dapat sakit belakang, sakit tengkuk, slip disc, tahakisan kepada vertebra kita, spine kita ni, tulang belakang kita. Yang ini tengkuk kita. Ini ramai yang komplain. Satu lagi ialah bila kita duduk, heart rate kita turun. Bila heart rate kita turun, blood circulation daripada jantung kita ni pun berkurangan. Tetapi tidak kuat untuk menolak kembali darah kita balik kepada jantung kita. Apabila di bahagian kaki dan sebagainya, kita cepat letih. Jadi kalau kita tidak duduk dengan cara yang betul, kita akan cepat letih. Bila cepat letih, kita rasa tidak selesa. Jadi sebab itu dalam badan kita memang dijadikan tak ada dalam ni dijadikan hopefully tak ada, dia tak main dijadikan dijadikan valve apabila kita gerakkan otot-otot kita gerakkan kaki kita, darah kita akan dipam balik kepada jantung kita. Jadi kalau kita nak bekerja make sure kita gerakkan. Kalau kita berdiri maka dia pam darah kita kembali kepada jantung. Jadi ini pergerakan kaki, tangan kita bergerak kaki dan sebagainya, peha akan menolong tidak meletihkan kita waktu kerja. Kalau tidak, dia menyebabkan kita body strain satu badan. Jadi bila badan kita strain, lenguh dan tidak selesa akan berlaku. Tapi apa akibatnya lenguh dan tidak selesa ni, strain ni apakah akibatnya ialah jadi kalau kita duduk cara tak betul, kita tak tahu cara bagaimana nak duduk dengan betul, dan kita juga tidak ada tidak sedap, kita tidak betul, maka ergonomic risk yang ada tempat kerja tadi boleh menyebabkan kita persistent pain, sakit yang berterusan dan tidak selesa. Mungkin ganggu tidur dan ada aktiviti lain. Memang sakit. Kalau tuan-tuan dah mula sakit, maka jangan pandang ringan benda ni jangan pandang ringan. Ramai yang dah sakit. Okay, saya buat survey satu tempat ni, working from home, at least 30% dah ada keadaan yang agak serius. Daripada beratus-ratus employee dia tu, 30% dah ada serius. Sebab apa? Cara bekerja tu. Cara setup. So kalau kita tak buat intervention, kita biarkan sakit-sakit badan ni berterusan, sakit tengkuk, bahu dan sebagainya, maka dia bukan boleh jadi chronic strain injury. Chronic strain injury ni rosak tubuh badan. Bila rosak, mungkin dia ganggu kerja kita dan kita perlu medical attention. Okay? Tapi kalau dia rosak terus, chronic strain yang agak serius, maka kita akan masalah masa depan. Kita akan kehilangan certain keupayaan, especially tulang belakang kita. Ingat tulang belakang kita ni, inilah satu-satunya yang support badan kita Kalau dia sakit dan rosak, duduk tak boleh, baring tak boleh, ini kan kerja So jangan dapat penyakit ini. Okay? So sakit, kita biarkan dia akan tambah sakit, biarkan sakit lama-lama jadi penyakit. Bila penyakit ni kerosakan badan yang tidak akan baik pulih 100%. Mereka yang dah ada penyakit ini, dia tidak akan pulih 100%. Dia kena manage sahaja. Tapi kalau dah teruk sangat, medical bill ni memang tinggi. Macam Cik Zakri bagi tahu tadilah, jangan lepas dah kerja dengan TMB dapat penyakit ni, siapa nak tanggung bil. Tapi tak dapat timang cucu, tak dapat berjalan-jalan, menikmati keindahan dunia ni, nak pergi melawat sana melawat sini akan jadi masalah kerana kesihatan kita tak bagus. Now saya nak tanya satu soalan yang penting sekali. Okay? Siapa sebenarnya yang bagi kita rumah, kereta? Boleh jawab terus chat lah. Okay.
Okey. Siapa sebenarnya yang bagi kita rumah, bagi yang memampukan kita beli rumah, memampukan kita ada kereta, memampukan kita ada simpanan dan sebagainya. Agak-agaknya. Okey. Siapakah yang memampukan kita ini semua? Mendapat kebolehan. Okey. Tidak ada lain ya. Tidak ada lain jawapan dia. Jawapan dia adalah yang memampukan itu adalah badan kita. So badan kita telah diberi intelijen ya, supaya kita boleh belajar, mengelakkan sakit. Dan badan kita ni telah pun diberi satu kemampuan iaitu rasa sakit. Sebenarnya rasa sakit itu adalah satu blessing ya. Yang mana kalau kita tak rasa sakit, pegang benda panas tak rasa sakit, maka kita akan pegang benda panas, maka rosaklah tangan kita. So apabila kita merosakkan badan kita, tidak menggunakan betul, dia akan keluarkan sakit tersebut. Sakit itu adalah sebagai warning pada kita bahawa berhati-hati, tengok apa penyebabnya. Letih tidak mengapa tuan-tuan ya, letih is okay, acceptable. Tetapi pain is not. Pain mean damage. Okay. So Allah memang betul, memang Tuhan bagi segala-gala pada kita, tetapi melalui caranya, melalui TMB. Okay. Tetapi kita pula nak dapat duit melalui badan kita, menggunakan badan kita. So sampai bila kita kena jaga badan kita ni? Kita boleh rosakkan badan kita. Ini amanah ya, kita kena jaga dia seumur hidup kita. Jangan badan kita dirosakkan. Oleh siapa? Kita sendiri. Okay? Kerana kita tidak faham. Okay? Jadi bila kita bekerja di rumah, jadi kita kena tahu cara bekerja yang betul supaya badan kita tidak akan mengalami masalah ini. In fact, kalau bekerja di rumah, masalah ini tidak sepatutnya akan berlaku. Kenapa? Kita akan lebih masa untuk menjaga badan kita. Tapi saya akan tunjukkan cara je lah. Okay. So, kadang-kadang ialah kita ada meeting Webex lama ya. Berjam-jam. Jadi tolong bos-bos tu suruhlah staff bangun-bangun sikit kan. Betul kan, nak menghilangkan lenguh-lenguh badan tu ya. Tapi ini adalah masalah working from home yang very ketara mengikut survey kami lah. So, ada 5 perkara penting yang tiap-tiap tuan-tuan kena buat. To reduce ergonomic risk ni. Yang mana ini memang senang untuk dibuat ya. Pertama sekali adalah kita kena tahu bagaimana nak duduk cara yang betul, adjust. Yang gambar belakang saya ni adalah tempat kerja saya. Sebab saya memang bekerja dari rumah bukan sebelum ni, dah dekat 10 tahun dah kerja dari rumah. Ya, jadi memang setup di rumah saya tu memang khas untuk saya. Ya, bukan baru MCMO ni baru kerja di rumah, memang dah lama dah kerja daripada rumah. Jadi saya setup untuk laptop dengan desktop. Ya. So, kita 5 perkara ni tuan-tuan boleh buat. Satu ialah untuk mengelakkan. Cara bekerja yang betul daripada rumah ni, kita kena adjust badan kita, tempat kita kerja kita supaya sesuai, dan badan kita kena move, kita buat stretches, kita dengar badan kita sakit ke tidak, dan kita recover, cukup tidur dan cukup exercise. Ya. Macam mana kita nak adjust? Cara duduk yang betul dengan laptop supaya tidak akan menjadi penyakit masa depan ialah neck kita balance, tegak. Macam kita bercakap dengan kawan-kawan. Kita bercakap dengan kawan-kawan. Tegak. Kalau kita tunduk ke hadapan, 20 kilo tadi akan jadi masalah. Ya. Upper back, support. Ada yang menampung upper back kita ni. Ya. Kemudian monitor kena correct height. Tapi apa masalah dengan laptop? Dia turun ke bawah. Turun ke bawah. Bila turun ke bawah dan rendah, ada tendensi kita nak tunduk ikut dia sekali. Sebab kita punya focal length adalah lebih kurang 1,5 kaki. Jadi 1,5 kaki tu kita akan ke depan kalau dia terlalu jauh sangat. Jadi kita akan letak tangan kita begini nanti. Kemudian shoulder kita kena relax ya. Relax. Bahu tu, elbow tu jatuh. Dia bukan ke hadapan ya. Dia jatuh ke sini. Dia relax. Ya. So ini cara duduk yang betul untuk spine dan badan kita. Kalau kita duduk cara begini, insyaAllah kita tidak akan dapat
banyak tekanan pada badan-badan kita. Pakai tudung saji itu sebenarnya nak tunjuk contoh, gunakan alat-alat di rumah, kotak ke, untuk meninggikan, ya. Supaya kalau nak raya ni bolehlah botol tu ataupun apa ni, botol-botol raya tu, kuih tu letakkan kat situ supaya kita tinggikan monitor, boleh saja. Ataupun tin, supaya sekarang apa ni, laptop ni tidak terlalu berat. Tudung saji tu saja nak tunjuk je. Itu yang ada pada waktu tu, nak tinggikan, ya. Tapi carilah kotak. Okey. Okey. Jangan letak siku atas meja. Jangan letak siku atas meja. Ataupun leaning forward. Inilah penyebabkan sakit tubuh badan. Sakit belakang, sakit tengkuk, sakit bahu adalah kerana duduk gini ke depan, ya. Jadi ini cara yang duduk, ya, cara relax, ya. Nampak? Cuba tiru macam gambar Nazrin ni depan ni, cara duduk dia. Okey, kemudian elbow tu, kalau boleh elbow ni biarlah dia agak-agak sama tinggi dengan meja kita. Jadi kita mungkin guna dining table yang tak boleh adjustable. Jadi macam mana nak tinggikan, kadang-kadang tak cukup tinggi kita. Jadi kita boleh beli cushion, ya. Cushion ni. Cushion ni ataupun kita boleh guna bantal kita di bantal busuk kita yang tak sikit bagi dia tinggi, lapik, atau kita boleh buat sendiri supaya kita naik 2 inci atau 3 inci tinggi dia. Bila kita tinggi, maka senang kita nak elbow kita tidak terlalu ke bawah. Ya, tidak terlalu ke bawah. Jadi satu lagi, jangan lupa support tulang belakang kita. Okay, macam ni kita letak cushion dan kita letak mungkin lapik bantal ke di belakang supaya tidak lenguh, tidak sakit belakang kita. Tapi tengok cara duduk. Macam kita bercakap dengan kawan-kawan kita. Dan correct monitor height. Ini sangat penting, ya. Correct monitor height ni, ya. Ada yang letak kotak, ada yang letak riser. Okay. Jadi kita akan bagi hadiah misteri, ya. Dan kita tak bagi tahu, kemudian baru kita tahu. Tetapi hadiah misteri itu adalah aksesori yang boleh digunakan untuk laptop. Okay. Tapi kalau nak beli riser ni available, ya. Inilah riser paling murah dan paling senang diguna. Boleh dilipat saja dan bentuk dalam macam kotak begini. Okay. The riser ada dalam ini dan boleh dibuka dan boleh digunakan sebagai lapik untuk bekerja dengan komputer. Okay. Dia meninggikan skrin kita supaya tengkuk kita tidak akan sakit. Ini boleh beli, ya, online. Tapi kami rasa nak bagi hadiah lah. Ini ni. Ya, bagi hadiah pada tuan-tuan. Jadi jawab soalan betul dan cepat, kita hantar terus by mail to your house. Okay. 3 orang. So satu lagi, bila guna laptop ni elok sekiranya ada external keyboard. Kenapa? Kita boleh tolak monitor kita jauh ke hadapan dan keyboard dekat dengan kita. Supaya jangan kita letak siku di atas meja. So ini boleh dibeli online juga, ada terendah RM13. Saya punya pun baru beli ni hari tu RM20 saja. Jadi tidak mahal lah. Dan boleh digunakan disambung pada laptop dan kita boleh jarakkan diri kita dengan skrin kita. Okey. So idea setup kalau laptop macam ni lah, macam di rumah saya ni. Tapi saya pun guna riser, ada mouse dan small keyboard. Pani keyboard ni. Keyboard ni yang saya kata dia RM20 ni. Ya. Mouse pun boleh beli. Ada jarak ketinggian antara mata dengan monitor. Okey, senang sahaja. Jarak ketinggian antara mata dengan monitor ialah apabila kita lihat di sini gambar Nazrin tadi. Okey, ketinggian monitor yang atas ni
sama arahnya dengan ketinggian mata. Jadi kita macam melihat ke hadapan. Macam kita bercakap dengan kawan-kawan kita, kita tengok mata dia. Itulah ketinggian monitor tu. Itulah ketinggian monitor tu. Tinggi ni, bukan bawah tinggi. Nampak ni. Okey. Ini setup saya juga. Kadang-kadang takkan nak kerja di duduk saja, pergi ke pantry, dapur tu, kadang-kadang makan biskut sambil duduk atas stool, tapi saya ada adjustable. Saya guna kerja berdiri atau kerja duduk. Ini riser ni lah yang di belakang ni yang membuatkan monitor tu boleh ditinggikan. External keyboard dengan mouse. Jadi senang untuk saya bekerja. Boleh bergerak dalam rumah bekerja. Jadi setup ini kalau diikutkan, remember MCO ni adalah sebab government. Jadi kita kena setup rumah kita sendiri. Bila kita nak setup, jadi kita boleh beli, dia spend lebih kurang dalam 40 atau 50 ringgit, save the neck, save belakang kita daripada sakit. Dan kita boleh letak. Dan anak-anak kita, suami kita, isteri kita boleh share sekali setup ni. Tidak mahal. Kalau RM60 boleh mengelakkan sakit tengkuk, sakit belakang, hari raya lagi dapat banyak. Kalau yang masa kanak-kanak dulu kan. Jadi maknanya kita boleh solve perkara ni ya, di rumah, takkan dapat sakit. Kemudian kita adjust. Ini tadi yang atas tadi adalah adjust, ideal situation. Kita adjust. Kemudian kita move, bergerak. Jadi bekerja di rumah boleh bergerak. Kaki boleh bergerak, ya, tangan boleh. Orang tak nampak. Jadi bila bergerak ni susah dapat sakit. Kalau berdiri pun susah dapat sakit belakang. Jadi tak mungkin dapat sakit. Kalau di office nak berdiri mungkin orang tengok. Nak bergerak, nak buat stretching, begitu begini mungkin orang nampak ya. Jadi kita kena plan for that. Tetapi kalau di rumah sambil dengar tu boleh buat stretches. Cuma kami kalau boleh nanti mungkinlah kita boleh minta ya, Nazira minta pada Jasa Baik Nazri minta stretches punya video bila kerja dengan komputer. Jadi kita bagi hadiah lah semua orang yang datang. Siapa yang datang kita bagi free je. Supaya dia boleh dapat cara macam mana buat stretches untuk tengkuk, untuk badan dan sebagainya. Ya, sambil bekerja dengan komputer. So, bila saya cakap tu memang kena bagilah ya. Maknanya kami akan bagilah. Ya, kami akan share. Move atau buat stretches. Buat stretches saya tak dapat nak tunjuk tapi saya mention nanti mungkin anda tanya macam mana buat stretches doktor. Okey, saya bagi video 2 minit untuk buat benda ni. Ya. Move ni gerakkanlah tangan kita. Bila kita gerak, darah kita akan beredar dengan baik. Circulation. Kaki kita gerak. Tapi janganlah continuous movement. Gerak. Kita lama tak concentrate kerja. Ya, 2-3 minit kita gerak sekali. Tapi tangan kita tetap berat. Tapi elakkan daripada tunduk kepala ke hadapan. Okey. Kemudian request to anecdote dan share content. Okey. Ada okey. Satu lagi ialah kita apabila kita kalau kita rumah kita kecil, tak ada meja dan sebagainya, kita boleh beli meja untuk duduk komputer ni. Alternatif boleh beli. I think that maybe less than 200. Dia boleh adjust semua, tinggi, kerja berdiri dan duduk. Dan bila tak guna, letak dalam store. Kalau kita duduk dalam apartment mungkin susah nak tempat tak ada, kita boleh set up cara begini. Sebab apa kadang-kadang tak ada tempat. Ada orang yang duduk apartment yang terlalu kecil. Nak beli meja satu pun susah. Jadi dia boleh gunakan ini. Doktor, ada soalan dekat chat box. Ada jarak ketinggian antara mata dengan monitor atau skrin? Itu saya bagi tahu tadi. Jarak daripada mata ke depan ini, tinggi skrin ialah top of the screen tu mesti bawah mata. Jarak dia selalunya one arm length sahaja. Okey, jarak dia ambil tangan kita, itulah jarak dia selalunya. Kemudian minor adjustment kalau masih kelabu, tarik ke depan atau masih
tidak apa ni, tidak jelas, mungkin terlalu dekat sangat, tolak sedikit. Tapi 1 or 2 cm apa ni inches ke depan atau ke belakang saja. Tapi mulakan dengan 1 arm length ni. Okey. Dia tidak jauh So in this case macam gambar dalam ni dia lebih kurang mungkin 1 arm length. Ada yang gunakan big screen TV pula sebagai dia monitor. Itu pun boleh juga. Okey, saya nak tanya pada tuan-tuan, boleh chat dekat sini Apa masalah orang yang duduk sekarang ni? Kalau dia duduk begini, apa masalah dia? Siapa boleh jawab? Kalau duduk lama begini dari tengkuk tu mungkin dia ke depan sedikit, bongkok sikit, betul. Kenapa dia bongkok? Siku atas meja, betul. Siku atas meja. Bila siku atas meja ni tangan tak boleh bergerak sangat Kalau guna mousing dia buat kiri kanan. Tetapi yang ada sakit dekat sini, kalau dia buat tangan boleh tutup tangan begini tutup dan tolak ke depan. Kalau dia buat dia rasa sakit di sini, itu adalah kena pegang mouse tak lepas-lepas, kena tangan begini. Dia tak boleh nak bergerak. Kalau tangan kiri pula sakit di sini, itu bererti apa tahu? Control, copy paste banyak sangat. Terbuka aja, ini atas space bar, ini kelingking ni atas control key. Jadi dia duduk begini je. Jadi oleh kerana apa? Cara menaik dan postur badan dia macam ni lah. Siku atas meja, ketika mata, ya betul, rendah, sakit pergelangan tangan, betul tu semua. Okey? Jadi macam mana nak elakkan? Yang begini pula macam mana ni, yang bawah ni? Jadi meja dia terlalu, nampak tak? Tinggi ke tak? Jadi dia nak bergerak susah tangan dia, apa dia buat? Nak bergerak, nak menaik susah sebab nak letak atas tangan meja dia bergeser, jadi dia tinggikan apa? Meja tinggi, kaki sakit, bahu terangkat, nampak tak? Apabila perkara ini berlaku, maka dia akan sakit bahu, sakit tengkuk. Tidak selesa. Jangan tingkat perkara ini kecil Semua yang saya sebut-sebut ni semua ni telah pun menyebabkan penyakit pada beribu-ribu orang. Di Malaysia ni, beribu-ribu. Okey. Gambar yang ketiga ni pula macam mana? Dia duduk sengit. Jadi bila nak menghadap komputer, jangan sengit. Dan dia bongkok tak? Bongkok. Siku atas meja, pinggang senang sakit. Tengok pun dah tahu, siapa jawab dia? Tengok pun dah tahu pinggang senang sakit. Next. Boleh nampak tak? Cara dia duduk ni. Ni macam supermodel. Tahu supermodel, bila jalan berdiri mesti nak menegak aja. Jadi kita tak boleh kita bila kita duduk bekerja kita kena bersandar. Sengit. Mungkin meja dia terlalu kecil. Jadi dia oleh kerana terlalu kecil, dia tak ada tempat, dia letak ke bahagian kiri. Jadi dan duduk meninggi, sebab meja ni terlalu tinggi. Senang dapat sakit bahu, sakit pinggang dan tubuh badannya lah. Jadi macam mana kita nak elakkan macam ni? Boleh tak kita elakkan? Dia ada quick fix, quick adjustment tanpa perlu kita spend banyak duit. Yang pertama sekali kita kena buat ialah kalau kerusi kita adalah kerusi yang tak adjustable, kerusi dining, kerusi meja membaca, tinggi dan sebagainya. Yang pertama sekali ialah bawa laptop tu ke hadapan meja. Tak di hadapan meja. Kemudian ambil kerusi ni jauh sedikit daripada meja supaya siku tu boleh jatuh. Bila siku ni jatuh, mungkin kita duduk upright. Oleh kerana skrin ni tidak boleh ditinggikan, make sure dia tilt ke arah muka kita. Kita akan ada sedikit bongkok, tidak banyak tetapi tidaklah
terlalu ke hadapan. Sedikit sahaja. Okay. So sedikit sahaja, tetapi kalau kita nak baikkan lagi selepas ni. Ini adalah minimum requirement. Kalau dah tak ada dah apa-apa. Ada yang mata cepat letih, itu cepat letih tu selalunya mungkin silau cahaya keluar ataupun tulisan dalam laptop tu kecil sangat. Besarkan sikit. Kalau mata cepat letih. Yang ketiga, tak pernah cek doktor ke pernah? Kan, jadi bila membaca tu sebab apa? Bila tulisan tu kecil, jadi dia akan jadi masalah nanti ya. Enacted request ya. Okay. So nampak ya. So yang ini skrin ni biar dia 90 degree macam ni. Okay. Ni tapi terlalu rendah ya. Ini kalau dah tak ada apa-apa dah. Ya. Tapi yang ini ada lapik, letakkan bantal di sini. Siku biar dia jatuh. Bahu pun jatuh. Okay, bahu pun jatuh. Okay. Jangan tak jatuh ya. Saya pun nak apa ni? Okay. Okay. Jadi biar dia lapik. Kalau dapat lapik ni tidaklah sakit. Tapi make sure ya laptop tu berada di hadapan meja ni. Dan kerusi tolak lagi ke belakang sedikit supaya dia jauh daripada display. Dan siku boleh jatuh ke bawah. Ini cara paling murah dan cepat. Yang kedua. Ialah ada external keyboard. Macam mana tadi dapatkan apa ni? Nak menulis dia. Okay. Tadi dapat menulis dengan ni dapat ya. Tapi tiba tengok di sini ya. Pointer option saya nak guna pen. Ada pun. Okay, satu lagi ialah kita guna external monitor. Beli dalam RM20 dengan mouse. Gunalah lapik. Meninggikan dia sedikit. Jarakkan monitor ni jauh. Jarakkan sikit ke belakang supaya kita letak keyboard kita di sini dan duduk supaya elbow kita jatuh ke bawah. Okay. Dan lapik tangan kita dengan bantal supaya dia tidak kena dengan ujung meja ni. Tapi kalau terlalu rendah sangat, belilah cushion satu letak di bawah ni. Cushion ni dalam RM20 juga, online boleh dibeli. Ya. So ini kita boleh solve the problem. Dengan sini maka mata sama tinggi dengan monitor dan jaraknya adalah 1 arm length. Boleh buat lapik letak tower ke di sini, atau selalu kita buat yoga mat pun boleh untuk settlekan problem ni. Okay. Kita boleh replace box tadi dengan menggunakan riser. So, siapa jawapan betul hari ni, kita bagi free riser. Hantar. Ya, tapi keyboard kena belilah. Riser ni kita bagi. Dan riser ni bagus. Dia boleh bungkus. Dan dia letak dalam bag bersama dengan monitor kita. Okay. Okay. Ada yang kena meeting tu, okay, tak apa, saya faham. Kalau yang bifocal, this is not the right setup ya. Bifocal ni terlalu tinggi. Nanti you mendongak, nampak tu? Dia mendongak dan kita kepala ke atas. Ya, jadi ini akan cepat rosak tengkuk kalau mendongak. Jangan ya, tuan-tuan, sebab apa? Muscle yang untuk tahan untuk mendongak ni tidak kuat ya. Memang akan strain dengan cepat di tengkuk kita. Mendongak. Kita lebih mudah untuk menunduk daripada mendongak. Sebab masa untuk pegang mendongak ni adalah halus. Tidak besar sangat. Jadi senang rosak. So jangan mendongak apabila kerja dengan komputer. Jadi kalau kita bifocal, make sure setup dia macam ini. Biar tengok ke bawah. Biar tengok yang lens yang bahagian bawah tu. Ya. Yang ini saya akan tunjukkan summary pada tuan-tuan.
Video ni memang bagus. Kali ni ada nombor. Sekejap ya, video ni memang bagus. Saya nak mainkan video ni. Boleh tak? Sila tengok ya tuan-tuan ya. Apabila kita duduk atas sofa, kaki kita, badan kita senang sakit. Tengok cara dia. Tegakkan belakang. Support. Tak support. Sandar. Kaki. Okay, kalau sakit biar dia 90 degree dan lapikkan laptop kita. Untuk ayah-ayah pula, tak kisahlah mungkin isteri pun, jangan tunduk membongkok. Okay. Rosak tubuh badan. Tegakkan dia. Okay. Make sure tangan ni 90 degrees. So kerusi tukar pada kerusi yang duduk di rumah tadi lah. Cepat sedikit. Okay, 90 degree. Tinggi monitor tu nampak tak? Letakkan buku. Okay, biar dia tinggi. Kalau ada silau, ada keyboard, letakkan di hadapan meja tu. Kalau ada silau, tutup yang pedih-pedih mata tadi. Okay. Senang tak nampak diagram ni? Ini yang kita ringkaskan hari ni. Dan bagi anak-anak kita pula yang duduk tu, kalau duduk tangan ke hadapan begini, maka bagi dia lapik biar dia tinggi sedikit. Siku dan kaki kalau tergantung-gantung, lapikkan dengan kotak. Okay. Dan apabila dia bekerja cukup 30 minit, kalau anak-anak computer work, either suruh dia stres ataupun suruh dia berjalan, bermain, atau naik basikal supaya dia tidak cepat sakitlah badan dia. Anak-anak kita ni bukan pasal apa, bawa beg sekolah pun dah jadi masalah ya. Terlalu berat. So bila dia kerja komputer dengan keadaan yang tidak sesuai tadi, okay, dengan keadaan yang agak begini ya, anak-anak kita dia tak faham ya. Dengan keadaan begini, maka dia cepat bau, sakit dan sebagainya. Okay. Ini dengan beg sekolah lagi dan sebagainya. Jadi application ni bagus untuk kita dan anak-anak kita dan satu keluarga. Bolehkah faham ni semua? Kalau boleh faham, bagus. Okay. Ni kita dah sampai akhirnya. Ni Cik Nazrin tadi, ni di rumah dia, setup dia. Ni anak dia, ajar anak dia ergonomik juga. Ya, macam mana duduk, bersandar. Dia duduk kerusi yang betul. Meja ni boleh adjustable lah, naik turun. Dan ketinggiannya sesuai dengan mata dia. Dan bahunya kena begini. Dan dia boleh bekerja dengan selesa dan tidak mendapat masalah. Selepas tu bangun dan stretches lah. Bangun dan stretch. So ini kalau kita buat, insya-Allah, okay, kita tidak akan dapat sakit 5 perkara ni. Saya ulang balik. Satu 5 perkara ni. Kita tak nak dapat penyakit ya. Penyakit ni kita kena jaga badan kita tak boleh rosakkan seumur hidup. Tak boleh, seumur hidup kita tak boleh rosakkan badan kita ya. Itu adalah amanah. Jadi untuk tidak merosakkan bekerja dengan komputer ni, yang pertama sekali adjust. Adjust yang paling kurang saya dah tunjukkan dalam slide tadi, di mana nak dapat tempat duduk yang betul, walaupun kita tak nak spend duit pun tak apa, tapi sekurang-kurangnya kita tidak terlalu teruk dari segi tengkuk dan belakang kita. Okay. Yang kedua, move, gerakkan badan kita supaya blood tu boleh circulate. Jadi kita tidak akan cepat letih atau lenguh tertumpu di bawah tempat-tempat tertentu. Jadi blood circulation ni akan darah masuk, jadi dia senang, kita akan susah rasa sakit dan dia boleh repair, dia bawa energi, bawa bahan-bahan makanan untuk badan kita tu ke tempat yang diperlukan. 3, kita stretch. Stretch ni oleh kerana saya tak dapat tunjuk, saya janji akan bagi video. Jadi bolehlah pihak organizer beri video ni pada yang hadir pada hari ni. Okay. Yang atas sekali ialah listen, dengar pada badan kita.
Jangan dia sakit, dia menjerit. Sebab apa? Sakit itu adalah sebenarnya untuk mengelakkan kita merosakkan badan kita. Itu Tuhan jadikan benda ni untuk mengelakkan kita merosakkan badan kita. Sebab tu dijadikan sakit. Jangan ingat sakit ya. Sakit-sakit badan sendi itu adalah satu kata balasan. Kalau kita tak jaga penyakit bila kita sakit-sakit tu kita tak dengar, kita biar, maka dia jadi penyakit. Penyakit ni adalah cara badan kita untuk memastikan kita tak guna bahagian badan kita. Dia sakit bahagian sini, sakitnya sampai 3-4 bulan supaya jangan guna dia, supaya dia nak sembuh. Tapi oleh kerana kita nak bekerja, kita tak boleh. Jadi paling kuat pun jumpa doktor bagi painkiller. Ya. Kemudian tapi masih juga tidak solve problem tu tekan belakang kita. Jadi oleh kerana kita nak mengelakkan, kita listen dengar badan kita. Kalau dia rosak, dia rasa sakit, jangan biarkan dia sakit. Kemudian kita recover. Recover yang paling bagus ialah cukup tidur dan juga exercise. Paling bagus exercise ni kalau tak boleh berenang lah, kalau tak boleh berjalan pun tak apa. Petang-petang tu berjalan supaya menaikkan degup jantung kita ni, supaya pump tu akan menyebabkan blood circulation kita bagus. Hari-hari kita pump jantung kita dia naik sikit supaya perjalanan darah tu sentiasa okey. Tidak akan menyebabkan dia rosak, badan kita rosak dan sebagainya. So kalau kita buat 5 perkara ni, maka kita tidak akan sakit. Iaitu adjust, move, stretch, listen and recover. Dan tidak siapa pun yang boleh menyuruhkan kita buat benda ni melainkan diri kita sendiri. Ya. Adjust tempat kerja di rumah, bos kita tak boleh suruh kita. Okay, bos kita tak boleh. Anak kita tak boleh, kita sendiri buat. Okay. Move badan kita yang nak sakit ke, kita yang kena movekan. Stretches pun kita yang kena stretch, bangun, bergerak, buat stretches begini dan sebagainya. Listen pun kita akan dengar badan kita. Recover pun kita kena recover badan kita sendiri. Jadi mereka yang buat 5 perkara ni atas dasar sendiri, maka badan susah dapat sakit. Bila susah dapat sakit, please bekerja, make more money, because badan yang sihatlah yang menentukan rezeki masuk. Ya, bolehlah nanti nak pergi haji ke, atau nak pergi melawat satu dunia, kemudian nak bekerja sambungkan apa, kita jaga badan kita, maka dialah memberi kemampuan untuk beli rumah, beli kereta dan sebagainya. Kemampuan tu. Jadi badan kita guna ya, kita kena jaga dan sayang dia. Jangan rosakkan dia. Seada-adanya. Okey, saya dah sampai ke end. Kalau ada apa-apa question boleh tanya, tapi dalam chat tadi pun saya dah ada persoalan. Kita dah sampai akhir. Kita akan ada selepas ini kita akan sambung lagi ya. Kita akan sambung lagi dengan quiz unless kita ada question. Ada siapa-siapa nak tanya soalan ke? Ada soalan sebelum kita move pada quiz? Saya akan stop sharing ya. Boleh doktor. Boleh stop sharing. Ada soalan ke? Kalau tak ada soalan. Hello. Ya. Soalan saya saya dah type dekat Q&A tu, ingatkan host boleh baca. Okey. Yang mana tu soalannya? Yang pertama, berapa lama diperuntukkan untuk kita duduk dekat komputer tu? Maksudnya berapa masa yang ideal lah, maksudnya kita duduk dekat komputer. Soalan yang amat baik. Satu dunia ya. Okey, based on research dulu, kita kena based research. Apabila kita tidur, adakah badan kita bergerak atau tak bergerak? Apa jadi kalau kita tidur badan kita tak bergerak? Maka badan kita akan rosak. So telah dijadikan dalam manusia tu, bila dia tidur, dia akan bergerak. Pergerakan dia 50 hingga 70 kali setiap malam. Kenapa? Tanpa bergerak dia tidak lebam ya. Kalau tidak dia lebam, dia rosak badan kita. Dia tak mampu untuk baik pulih. Okay. Jadi ditengokkan lebih kurang 15 hingga 20 minit badan kita akan bergerak bila kita tidur. Tetapi untuk kita bekerja, badan kita tak gerakkan. Jadi international recommendation based on research, dia kata selewat-lewatnya after continuous kita working 30 minit mesti digerakkan, mesti bangun. Untuk spine mesti bangun. Berdiri. Okay, after 30 minit. Ataupun kita ambilkan kerusi kita tu boleh disandarkan. Nampak tak? Kita boleh pergi ke belakang, ke depan. Nampak tak begini?
Kerusi office diorang memang boleh buat. Okay, kerusi rumah tak tahulah macam mana ya. Jadi every 30 minit kena dibergerakkan badan kita tu. 30 minit ya. That the least pergerakan yang wajib dibuat. Ini mengikut international standard. Dan juga based on research dan juga nature of the body. Kalau nak mengelak. Tapi ada tengah orang pagi petang tak pernah bergerak. Kan? Itu cepat rosak tu. Okey? Ada soalan lagi ke? Okey, soalan yang kedua, doktor. Soalan yang kedua, doktor. Ya. Kalau seseorang tu pernah kena kapitanan, sindrom Ya. kapitanan, adakah selepas pembedahan dia boleh berulang balik? Soalan bagus. Okey. Jawapannya, kapitanan ni banyak sebab. Okey, banyak sebab. Dan yang wanita senang dapat daripada yang lelaki. Sebab banyak perkara-perkara lain lah, non-occupational. Jadi apabila kapitana, kalau betul-betul kapitana adalah pergelangan ya, tangan ni, dia ada tendon kita masuk keluar ya. Dia macam main wayang kulit ya, dia masuk dalam terowong carpal. Terowong carpal dipanggil. Dalam terowong ni banyak ligamen yang masuk dalam tendon ya, masuk keluar macam wayang kulit tu supaya jari kita boleh bergerak. Jadi kalaulah penyebabnya adalah kerana selalunya orang dapat carpal tunnel syndrome ni ialah dia pegang keyboard extend macam ni. Naik macam ular. Yang kedua guna mouse buat begini. Jadi ini punca menyebabkan bergeseran dalam tendon ni menyebabkan hakisnya atau inflammation radangnya tendon ini dia membesar dan scar tisu dalam dia. Jadi bila buat operation, buang scar tisu, besarkan terowong tu. Tetapi apabila dia masih lagi bekerja begini, maka scar tisu tadi, terowong tadi akan jadi boleh kemungkinan akan sempit kembali. Jadi dia kena tahu bagaimana nak menggunakan tangan dia dengan cara yang betul. Okey? Kalau dia tak tahu, maka ada kemungkinan boleh jadi. Kalau yang perempuan pula mungkin sebab fluid retention ataupun waktu mengandung, sempit terowong ni. Ya, itu ada additional factor. Ya. Tapi apabila penggunaan jari yang begini banyak dan begini menyebabkan penggeseran antara tendon dalam terowong tu dia inflame, bila besar dia sempitkan, itu menyebabkan pressure kepada nerve, menyebabkan numb 3 tadi depan, jadi kena buat operation. Ingat ya, kalau tangan kita numb, sikat rambut tak boleh, betulkan butang baju tak boleh, drive tak boleh, semua. Kalau yang perempuan dapat, suami kena buatlah kerja-kerja ni. Kalau suami yang dapat, tak tahulah. Ya. Okey. Boleh dapat kalau soft dia sama dia dapat penyakit tadi. Boleh nak tanya lagi? Maksudnya boleh dapat lagi lah even dah buat pembedahan. Ya. Okey. Boleh recur. Okey. Ada siapa-siapa lagi nak tanya? Okey, kalau satu lagi doktor. okey. Macam boleh. Okey, kadang-kadang setengah daripada kita lah mungkin suka melaksanakan kerja di atas katil, baring dan menaip. Adakah itu cara yang betul? Untuk 10 minit boleh. Untuk saja-saja nak tengok email sekejap 10 minit ke, ceramah ke 20 minit boleh. Tapi kalau untuk bekerja dan duduk lama, kita tidak galakkan. Kerana apa? Katil tu lembut, tapik mungkin tak ada. Jadi dia boleh merosakkan kedudukan spine kita, dia stress. Okay? So, ini panggil, kalau kita bekerja atas katil, ini ada panggil bad habit. Senang dapat sakit. Boleh tak doktor tunjuk stres depan laptop? Masa tak cukup. Okey, masa tak cukup. Tapi oleh kerana masa tak cukup, saya janji nak bagi video tu. Bukan saya tak nak ya, saya janji. Bagi free tu. Okey. Saya kena minta maaf siapa ni, bagi saya minta maaf awal-awal ya. Ya. Okey, ada soalan lagi kan? Banyak soalan, seronok nak jawab. Ada lagi soalan? Ataupun yang sebab Q&A saya tak dapat nak nampak. Jadi kalau ada Q&A, sudah tak ada Q&A?
Boleh tanya Nampaknya lagi? tak ada dah. Boleh. Okey, Ya, ada lagi Assalamualaikum. satu soalan. Waalaikumsalam. Boleh salah Boleh. seorang nanti dulu. Boleh tanya. Boleh. Okey, Assalamualaikum. Saya Afni. Nak tanya doktor, kadang kita bila work from home ni, kita meeting tu lama, kadang sejam, 2 jam kan. So duduk menghadap laptop tu sampai sometimes bila bangun tu memang sakit lah kat belakang tu kan. Tapi kalau kita bangun, time orang tengah meeting, tak fokus pula kan. Kadang kalau meeting tu benda yang kita nak kena jawab, nak kena fokus. So apa nasihat doktor? Okey, itu soalan yang bagus. Kan, jadi bila kita meeting kalau dia turn on kamera memang susahlah nak bangun kan. Kalau dia tak online, sila bangun. Kita tak akan lost focus kalau kita bangun. Bangun pelan-pelan. Kalau duduk lama sangat jangan terus bangun dengan cepat ya. Kadang badan kita not get used to. Kan bangun tu pun kena ada cara juga, bangun pelan-pelan macam bangun tidur, tolak tangan daripada gunakan tangan tolak badan kita ni atas, tapi tetap kalau dah ada simptom lenguh-lenguh macam tu memang setengah jam kena bangun. Kalau nak mengelakkan sakit ya. Satu lagi mungkinlah kita akan bagi awareness dan bagi tahu bahawa sebenarnya dalam meeting ini antara yang pertama sekali ya. Terlalu banyak sekarang ni meeting bukan satu. Kadang 5 6. Kadang overtime. Ya, sampai banyak tak bergerak kita dibuatnya bila online ya. Jadi kena faham bahawa every half an hour kena bangun. Kalau tak bangun pun badan boleh digerakkan tadi macam tadi saya bagi tunjuk tadilah. Dan boleh buat stretches macam ni, angkat tangan, naik. Ini yang kami buat nanti yang dalam video ni nantilah. Buat stretches sambil duduk. Ya, sambil duduk tu kita gerak badan, gerak tangan, bahu dan sebagainya, tengkuk dan sebagainya. Dan juga tulang belakang. Macam mana cara nak duduk dan tegak. Boleh dinampak. Ini saya dah rasa gelisah sikit ni sebab apa? Sebab apa ni yang dah tanya nak tengok video ni. Tapi kita tanya organizer, boleh ke tak boleh nak tunjuk? Kalau ada masa dah nak tunjuk video ni? Saya takut tak Masa tak ada masa. Tapi tak nanti cukup. kita Okey. akan share. Kita akan share pada semua. Okey. Ada lagi satu soalan tak silap tadi ada macam ada seorang nak tanya. Okey, silakan. Soalan last. Hello. Tadi saya nak tanya, Okey. kalau biasa kadang-kadang anak-anak dia suka buat kerja di meja kecil tau doktor. Meja kecil yang selalu anak-anak kindergarten kan guna. So kaedah untuk dia duduk dengan selesa tu macam mana untuk kita sediakan dia? Kan selalu kalau meja kecil tu kita duduk di atas lantai lah. So apa posisi yang terbaik? Jadi posisi yang terbaik macam juga orang dewasa tadi. Okey. Bagi dia kerusi yang mana kaki dia tidak beli meja untuk kanak-kanak. Memang ada meja yang khas mengikut umur lah ya. Macam dia pergi ke sekolah dan sebagainya tu, jadi kena jadi meja yang tinggi dan kerusi yang tinggi. Ya, kalau boleh jangan bagi dia atas lantai lah. Sebab apa, untuk kerja-kerja ni jadi dia spine dia membongkok ke hadapan ya. Have a good habit supaya dia duduk atas kerusi. Jadi kerusi ni boleh dibeli untuk kanak-kanak. Ya. In fact yang belakang saya ni, gambar ni, ini adalah kerusi untuk kanak-kanak. Umur 5 tahun hingga 18 tahun. Boleh adjust, naik turun sampai atas. Ya, boleh di adjust. Sebab saya juga ada anak. Jadi semua anak ada kerusi ni. Ya. Kerusi dia meja ni. Dan kerusi dia pun memang boleh adjust. Besar dan kecil sampai umur 18 tahun. Bila 18 dia tak naklah kerusi ni sebab apa dah bentuk lain sesuai untuk kanak-kanak. Ya, dia nak meja yang lebih sesuai. Ya. Tapi belilah yang tu dan ukur cara duduk dia macam kerusi di sekolah tadilah. Ya, macam juga orang dewasa duduk. Tolong bagikan cushion sedikitlah untuk dia lapik dia duduk lama. Jangan bagi dia tunduk saja begitu. Jangan bagi duduk atas lantai lah kalau boleh. Make a good habit. Minta maaf tak dapat tunjuk gambar, betul saya boleh tunjukkan yang paling sesuai lah untuk kanak-kanak. Kanak-kanak ya bagus, penting ya. Biar posture dia. Ramai sekarang ni kanak-kanak, orang dewasa, perempuan dan lelaki yang dapat scoliosis. Scoliosis ni bengkok tulang belakang, kaki dia ke kanan.
dia panggil idiopathic sclerosis, iaitu kerana apa? Dia bengkok oleh kerana waktu dia pembesaran dia ada gangguan. Jadi bila dah besar nanti susahlah, senanglah sakit belakang, sakit tulang belakang dan sebagainya. So awal-awal lagi kena ada good posture. Kalau boleh jangan bagi dia angkat berat ya, bila pergi sekolah tu beg berat, orang dewasa kena angkat. Bawa masuk dalam kereta dan sebagainya. Ya. Okey. Ya, saya rasa itu saja untuk hari ini. Jadi kita Puan Nazira, saya serahkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi dan terima kasih kerana tunggu talk ini sampai penghabisan dan kita ada kuis ya. Okey, kita teruskan pada kuis ya. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Saya Fatih daripada ErgoWorks juga. Ini daripada ErgoWorks. Jadi sekarang saya ada share screen. Jadi siapa-siapa yang berkesempatan untuk nak join quiz ni, kita ada bagi hadiah untuk top 3. Top 3 kita bagi hadiah seperti yang Dr. J beritahu tadi. Siapa yang nak join boleh guna phone ataupun guna browser, search ni www.kahoot.it, search, dan nanti akan ada minta prompt untuk masukkan game pin. Masukkan game pin yang ni 13438887. Lepas dah masukkan game pin, masukkan nama kita. Kalau boleh kita start masukkan nama dengan ni nombor pekerja. Nombor pekerja tu wajib. Betul. Sebab Letak kita nak nombor staff, identify pemenang. nombor nombor staff staff. dengan nickname. Yang penting Nombor nombor staff staff. dengan nickname. Tapi yang paling penting nombor staff tu kena ada. Betul. Okay. Jadi kita bagi beberapa masa untuk orang ambil phone untuk masuk daftarkan diri. Dan kalau boleh siapa yang pakai phone tu make sure jangan tertutup lah skrin tu. Jangan dia tertutup screen saver tu sebab nanti dia dia akan register sendiri terkeluar. So kalau boleh minta nama pendek dan juga nombor staff. Nombor staff tu yang paling penting sebab kita nak identify masa nak bagi hadiah nanti ya. 25 ni ya website siapa yang ni masuk dekat ni www.kahoot.it game pin 1343887. Ada yang tulis chat. Okey. Kita tunggu